Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini, saya akan menceritakan kepada anda semua apakah 9 teknologi yang menjadi tunggak kepada industri revolusi 4.0. Terdapat 9 teknologi kritikal yang telah dikenal pasti bagi meningkatkan produktiviti dan seterusnya dapat menjadikan kehidupan manusia lebih pintar. Menurut Klaus Schwab, menerusi bukunya The Fourth Industrial Revolution, industri 4.0 ini mengubah cara manusia bekerja dan juga hidup. Perubahan ini dipacu oleh 3 domen teknologi utama iaitu fizikal, digital dan biologikal yang merentasi 9 tonggak dalam merealisasikan era revolusi industri 4.0 ini. 9 teknologi kritikal era revolusi industri 4.0 ini adalah yang pertama, automasi robot, yang kedua, pembuatan bahan tambahan, yang ketiga, realiti maya atau lebih dikenali dengan augmented reality, seterusnya simulasi, kelima, integrasi sistem, keenam, Internet of Things atau lebih juga dikenali dengan IoT, seterusnya teknologi awan iaitu cloud computing, security cyber dan yang terakhir adalah analitik data. Untuk teknologi yang pertama iaitu automasi robot, ianya bermaksud robot biasanya berfungsi mengikut arahan yang telah ditulis oleh pengatur cara dan hanya bekerja berpandukan arahan tersebut. Walau bagaimanapun, robot autonomi ini menggunakan logik algoritma yang lebih kompleks. Menerusi robot automasi ini, ianya boleh bekerja sendiri secara sendiri tanpa menunggu arahan. Ianya lebih berdikari berbanding robot biasa. Robot ini juga melakukan tugas harian tanpa arahan spesifik. Ianya boleh mengecas bateri sendiri tanpa menunggu arahan manusia untuk mengecasnya. Teknologi yang kedua adalah pembuatan bahan tambahan. Di bawah teknologi ini, penggunaan mesin cetak 3D digunakan untuk membangunkan prototipe. Ianya mampu menghasilkan reka bentuk yang lebih kompleks. Untuk penerangan yang lebih lanjut, saya ada meletakkan satu video daripada sumber YouTube yang menunjukkan bagaimana proses cetakan 3D ini dilakukan daripada peringkat awal sehingga akhir. Teknologi yang ketiga adalah teknologi simulasi, iaitu teknologi yang digunakan dalam penciptaan sesuatu produk. Ianya bersifat real time, sama ada dalam penggunaan mesin, ciptaan objek maya manusia ataupun produk. Ianya mengoptimumkan kendalian program di bawah pengawasan, mengurangkan potensi masalah yang bakal berlaku dan menjimatkan masa serta tenaga kerja. Seterusnya, bagi teknologi ketiga ini, iaitu teknologi simulasi, saya akan menunjukkan contoh bagaimana manusia diwakili oleh satu avatar dalam simulasi persekitaran dunia pembelajaran yang akan dihasilkan. Teknologi yang seterusnya adalah teknologi realiti maya atau lebih dikenali dengan teknologi augmented reality. Teknologi augmented reality lebih bersifat realistik. Teknologi ini mampu memvisualisasikan kandungan yang abstrak. Teknologi ini juga digunakan melalui peralatan mudah alih seperti telefon bimbit atau telefon pintar. Seterusnya, saya akan menunjukkan bagaimana teknologi realiti maya ini boleh memvisualisasikan proses penghasilan sebatian kimia dengan menunjukkan bagaimana ion-ion dari unsur kimia membentuk satu ikatan. Sebenarnya, konsep yang terdapat dalam video ini adalah konsep di dalam subjek kimia, di mana ianya sukar divisualisasikan oleh pelajar menggunakan mata kasar. Jadi, teknologi ini membantu pelajar.
untuk melihat konsep abstrak tersebut. Wah, canggih bukan? Itulah teknologi Reality Maya. Ianya membantu pelajar melihat dengan lebih jelas apakah yang berlaku di sebalik konsep yang abstrak itu. Teknologi yang seterusnya adalah integrasi sistem. Teknologi ini mengintegrasikan sistem mendata dan menegak. Teknologi ini juga menjadi jaringan hubungan data maklumat antara syarikat-syarikat yang terlibat. Ianya dapat meningkatkan kerjasama antara industri R&D, pihak pengeluaran, pelanggan dan juga pembekal. Teknologi seterusnya adalah Internet of Things atau lebih dikenali sebagai IoT. IoT adalah alatan atau peranti yang mempunyai kecerdasan tersendiri. Ianya merupakan hubungan komunikasi pelbagai arah dan juga daripada pelbagai alat komunikasi. Mesin atau alatan yang mempunyai teknologi IoT dapat mengumpul dan juga memproses set data yang besar dengan lebih tepat dan konsisten. Teknologi yang ketujuh adalah teknologi awan atau lebih dikenali dengan cloud computing. Teknologi ini merupakan pengurusan data maklumat yang lebih besar dengan sistem yang terbuka. Proses komunikasi adalah pada masa sebenar antara alat-alat komunikasi yang terlibat. Ianya menjadikan proses capaian data boleh dilaksanakan pada bila-bila masa dengan pantas dan tiada had. Ini adalah contoh teknologi cloud computing menggunakan Google Drive, di mana aplikasi ini membolehkan data yang disimpan dikongsi dengan pelbagai pihak dan juga boleh diakses oleh pihak-pihak lain pada bila-bila masa. Teknologi seterusnya adalah security cyber. Security cyber adalah operasi antara hubungan dalaman dan sistem terbuka yang dikawal ketat. Ianya adalah untuk memelihara data agar tidak mudah digodam. Ia juga menjaga privasi data agar tidak mudah dicapai atau diakses oleh orang yang tidak berkaitan. Dan yang terakhir adalah teknologi analitik data. Teknologi ini merupakan proses menganalisa corak atau juga pattern dari kepelbagaian sumber data atau daripada data yang banyak. Ianya dapat meningkatkan kuantiti dan kualiti data. Ianya juga boleh digunakan dalam sektor pembuatan untuk mengurangkan downtime dan pembaziran. Jadi, apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada 9 teknologi yang menjadi tunggak kepada industri revolusi 4.0 itu tadi? Ini bermakna kesemua teknologi ini sebenarnya memberi banyak kemudahan kepada kehidupan manusia sekaligus meningkatkan produktiviti, ekonomi, hospitality, perkhidmatan dan juga sektor lain. Generasi masa kini sebenarnya perlu dipersiapkan dengan kemahiran baru yang melibatkan salah satu daripada 9 teknologi ini. Dan seterusnya, ianya menjadikan kita tidak ketinggalan dan boleh menceburi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.